Assalamualaikum dan hai, saya Pak An dan racun kali ni tak lain tak bukan, korang pun mesti tahu kita akan lakukan sesi wajib kita penderaan PUBG non-stop dekat Poco X3 Pro. Antara smartphone yang boleh kata ramai gila request minta saya dera kan. So, saya sendiri pun seriously saya cakap memang saya pun tak sabar nak try tengok performance chip terbaru Qualcomm Snapdragon 860 ni. Mana taknya geng, dah lama rasanya kita tak jumpa phone yang bawah 1K ni pakai chip kepala 8 ataupun 800 series. So disebabkan korang pun dah tak sabar nak tahu performance phone ni kan, saya tak nak sembang panjang, jom kita mulakan penderaan PUBG non-stop sekarang. Macam biasa geng, kita dah pun masuk ke dalam tempat eksperimen untuk kita uji, untuk kita buat penyeksaan penderaan dekat sesebuah phone. So sekarang kita ada dekat lobby dan hari ni kita bakal buat eksperimen dekat Poco X3 Pro ni. Kita akan tengok sama ada dia punya ketahanan bateri, prestasi dia okey ke tidak, FPS dia stabil ke tidak kan. Macam yang korang tahu, phone ni dia ada juga liquid cooling dan dia menggunakan chipset Snapdragon terbaru 860. So, sebelum kita mulakan sesi penderaan ni, macam biasa kita akan tengok dulu beberapa setting kewajipan. First kali di sebelah kiri ni saya pakai data bukan wifi. Dan kalau korang tertanya data apa yang saya pakai Telco Digi, saya pakai yang prepaid saja bukan postpaid. So, untuk brightness kita akan setkan yang paling tinggi dan kita akan offkan auto brightness. So, untuk sisi kanan korang akan nampak kalau bateri phone ni dah penuh dah saya cas. Sekarang ni untuk features gaming, macam biasa korang pun tahu phone Xiaomi untuk aktifkan di sebelah kanan ataupun kiri. Dekat sini akan ada banyak features yang akan memudahkan sesi gaming korang. Di bahagian atas tu korang boleh tengok dia punya FPS counter, CPU dan juga GPU. So untuk block notification saya dah tekan dekat sini dan sebelum kita mula ni kita akan clearkan running background dahulu. Next step macam biasa kita akan masuk di bahagian setting grafik. Macam yang korang tahu phone ni pakai Snapdragon Qualcomm 860. Which is model ni adalah revision kepada 855 yang dilancarkan pada tahun 2018-2019 macam tu lah, saya pun tak berapa nak ingat. So dekat sini highest grafik korang boleh tengok dekat sini, korang boleh dapatkan Ultra HD 4K kot. Poco X3 Pro yang harga dia bawah 1000 ni dah boleh dapat setting Ultra HD. Tapi setting kegemaran ramai, of course kita akan pakai sama ada Smooth Extreme ataupun HDR Extreme. Tapi satu hal yang saya perasan dekat sini, even phone ni dia punya refresh rate sampai 120Hz tapi tak ada option untuk enablekan 90fps dekat sini kan, tak ada. Mungkin nanti akan ada update ataupun tak, kita akan tunggulah nanti. So untuk penderaan ni kita akan pakai setting HDR Extreme. So kalau semuanya ok, kita akan tekan ok dahulu. Untuk sini pula kalau masuk di audio macam biasalah dapat ultra dan dekat sini juga kita dah pun aktifkan gyroscope always on. So sebelum kita mulakan ni kita akan masuk dulu di bahagian map. Kita akan mulakan dengan main dekat map Erangel dahulu. Kita akan auto matching saja. So kalau semuanya dah ready kita akan start timer dan kita akan start game sekarang. Alright, kita dah pun masuk ke dalam Spawn Island. Dia masuk sekitar 53 second, agak bising gila diorang menembak dekat situ. So far korang boleh tengok sendiri HDR Stream ni, grafik dia tu korang boleh nampak lah dia punya quality tu kan, dia punya warna, dia punya image tu nampak macam real sikit lah kan. Tapi dekat sini kita akan kehabisan bateri dengan cepat. By the way untuk screen phone ni dia just pakai LCD sajalah, bukan AMOLED macam kebanyakan phone sekarang. Walaupun dia ada 120Hz dia masih pakai LCD. Dan untuk features lain macam korang juga boleh dapatkan speaker stereo di phone ni. Dan untuk headphone jack pun ada geng. So kita akan layan dulu diorang nak landing kat mana. Kita akan follow saja. Lepas ni segala isu yang bakal berlaku dekat phone ni saya akan inform sekejap lagi. Alright, so kita dah nak landing dah dekat Nova Apatah, nama dia panjang dekat kontena ni. So far ada enemy, beberapa enemy dekat situ. Bila landing segalanya sangat-sangat lancar, tak ada sebarang isu. Kita akan cuba cari weapon dulu kan macam biasa sebelum kita mati katak je kan. Nampaknya kita dah pun ada weapon sekarang ni. So far untuk minit awal ni segalanya terasa sangat-sangat lancar. Saya terasa FPS dia pun sangat-sangat stabil kan. Dia punya gameplay pun terasa sangat HD, nampak macam real sebab kita pakai setting grafik HDR kan. So far untuk gyro saya pun dah aktifkan. Korang boleh tengok sendiri sangat-sangat accurate tanpa sebarang delay lah. Memang best lah untuk play gyro dekat sini. By the way untuk touch dia tu memang terasa sangat-sangat responsif dekat sini. Sebab dia punya touch sampling rate tu sampai 240Hz, sama macam yang ada dekat Redmi Note 10 Pro.
Cuma saya perasan dekat sini yang membezakan dia dengan Redmi Note 10 Pro selain macam screen tu gang, phone ni ada liquid cooling 1.0. Tapi walaupun dia ada liquid cooling, adakah phone ni bakal panas melampau ke tidak? Kita akan tengok sekejap lagi sama-sama gang. So, kita akan cuba pergi dekat sana, nampak macam banyak player. Apa-apa nanti saya akan inform sekejap lagi. Nampaknya kan kita dah pun PUBG sekitar 1 jam 3 minit. Macam mana pula dari segi bacaan bateri? Sekarang ni tinggal 73%. Untuk suhu di bahagian bawah dekat dagu ni, biasanya kita cuba tengok paling tinggi kita dapat dekat sini sekitar 39 ke 40. Di tengah normal 37. Kalau di bahagian atas dekat kamera ni, kita cuba tengok paling tinggi kita dapat sekitar 42 darjah Celsius geng. So sementara kita nak landing ni, ok, dekat sini memang best gila kan. Kalau part prestasi ni untuk 1 jam awal ni memang segalanya sangat-sangat memuaskan. Feel dia tu macam terasa pakai phone flagship event ni dalam kategori phone mid range sahaja. Memang rasanya pilihan yang tepat lah kan Xiaomi bekalkan chip ni dekat pokok. Even chip ni macam korang tahu, dia just revision chip lama je tapi still powerful terbaik. So far saya dah pun land banyak tempat hot drop, bertembung dengan banyak player, lepas tu close range battle lagi kan. Segalanya terasa sangat-sangat lancar. FPS pun stabil, multi-touch pun ok je setakat ni, tak ada isu. So far dari segi ghost touch pun tak ada gang. Memang sumpah lah layan gila lah setakat 1 jam ni kan. Cuma kalau part bateri tu macam korang nampak lah, bila kita dah pakai setting grafik tinggi ni, memang kita punya bateri akan cepat lah dia drain kan. So next 1 jam nanti kita akan offkan aircon dan tengok macam mana pula perginya dari segi prestasi, suhu apa semua. So kita tak ada weapon, dah kena tembak kan, mati macam tu juga. So kita cuba cari weapon dulu. Lepas ni macam biasa saya akan inform segala isu yang berlaku dekat phone ni. Mana bot tadi selamba je tembak orang tak ada weapon. Oh tu dia. Sekejap bot. Nampaknya kita dah pun kembali dekat lobby sebab kita dah pun kecundang dengan satu squad tadi gang. Tapi tak apa, kita sekarang dah pun PUBG sekitar 2 jam 2 minit. Yang mana untuk bacaan bateri sekarang ni boleh kata dah half lah kan, tinggal 49%. Ok, walaupun saya pakai casing tapi saya terasa macam agak panas bila saya pegang panel belakang ni. Cuba kita tengok berapa suhu dia sekarang. Kalau di bahagian bawah ni korang boleh tengok sendiri, suhu dia meningkat sehingga 45 darjah Celsius geng. Ok, 45 di bahagian bawah. Di tengah 43, cuba kita tengok di bahagian atas dekat kamera ni, suhu sekitar 45 nak ke 46 macam tu, tapi masih 45 darjah Celsius. Padahal agak panas juga dekat sini. Tapi kalau kita pasang aircon tadi, suhu dia not bad lah, just nice. Ok, tak apa. So untuk sesi kedua tanpa aircon terpasang ni, macam yang dijangka, suhu dia akan meningkat lah even ada cooling system kan. Tapi apa yang menarik dekat sini, sepanjang gameplay tadi saya tak mengalami sebarang isu. Dari segi stuttering ke, lagging ke, stuck ke, ataupun start interrupt pun memang saya tak jumpa. Walaupun macam korang nampak suhu dia agak panas, memang serius awesome lah chipset ni kan. Kalau lag pun boleh kata sekadar main lah, common issue lah macam berlaku time naik kenderaan ataupun berjalan. Untuk isu lain setakat ni saya tak mengalami lagi dari segi multi-touch pun ok, ghost touch pun tak ada. Ok, so kita akan teruskan lagi perjuangan kita. Kita akan tengok berapa lama phone ni dapat survive. So next game kita akan main pula dekat Erangel. Let's go.
Kalau korang tengok dekat bacaan timer sekarang ni dah pun menunjukkan sekitar 3 jam 34 minit kita dah pun PUBG non-stop. Dengan bacaan bateri sekarang ni dah pun tinggal 13%. Bermakna geng, kita punya bateri ni dah nak terpadam lah bila masa je pun akan mati. Tapi macam mana pula dari segi bacaan suhu kan, panas tak kan? So dalam keadaan kita pasang aircon sekarang ni, suhu boleh dapat sekitar 41 di bahagian bawah. Tengah ni normal 3938, di bahagian atas ni paling tinggi kita dapat sekitar 42 darjah Celsius kan. So far setakat ni memang tak ada isu lah, tak ada apa yang saya nak komplain. Segala yang terasa sangat-sangat awesome kan. Walaupun panas, FPS terasa stabil, gameplay terasa awesome, grafik terasa cantik kan. So kita akan tunggulah berbaki lagi beberapa persen ni. Macam mana nanti, korang make sure tunggu standby kan. Nampaknya guys, sekarang ni kita dah pun PUBG. Allah, ada bot pula. Kita dah pun PUBG sekitar 4 jam. Yang mana bateri sekarang dah pun tinggal 1%. Tapi apa yang sangat menarik dekat sini, korang boleh tengok sendiri. Prestasi dia cemerlang habis geng. Tak ada stuttering ataupun lagging. FPS itu boleh kata masih stabil geng. Cuba kita tengok sikit bacaan counter. Korang boleh tengok dekat situ. FPS dia masih stabil 60. Memang sangat-sangat sedap geng. Terbaik. So, kita tunggulah lagi berapa minit lagi ni phone ni nak terpadam kan. Layan. So geng, dia dah pun keluar notis yang mana phone ni bakal terpadam beberapa saat lagi. So, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamatlah riwayat Poco X3 Pro mencatatkan rekod 4 jam 4 minit. Hasilnya macam yang diduga, tersangatlah awesome PUBG guna Poco X3 Pro. Buat masa ni kan, unit ada dekat tangan saya ni, saya belum mengalami sebarang isu yang pelik-pelik yang teruk berlaku dekat phone ni. Segalanya sangat sedap macam yang korang nampak tadi. Memang kalau korang ni tak kisah sangat lah pasal screen LCD yang ada dekat Poco X3 Pro ni dan korang lebih pentingkan performance, saya memang sangatlah suggest korang kena try PUBG guna Poco X3 Pro ni geng. So okay, rasanya sampai sini dulu gaming test kita. Kalau ada tersalah info dan tersalah kata, saya harap korang maafkan saya. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu saja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.